Ingin mencari ejen hartanah yang boleh dipercayai untuk jual beli rumah? Dengan lebih 20 tahun pengalaman dalam bidang hartanah, Ahmad Ibrahim telah memenangi banyak anugerah seperti ERA Top Achievers dan Asia Pacific Elite Award Winners. Hubungi Ahmad Ibrahim di 8439 0000 hari ini. Kenali dengan lebih rapat lagi ejen hartanah Nadiah dan Nasir. Perkiraan mereka telus dan terperinci. Disyorkan ramai pelanggan kerana khidmat mereka. Ikhlas membantu tanpa paksaan. Terpenting memberikan anda hanya yang terbaik. Hubungilah Nadia dan Nasir 91911987. Hati senang, jiwa tenang. 91911987. Ada video tadi. Aku tak ada sungguh. Aku baru jumpa Pak Abu tadi. Assalamualaikum. Selamat malam. Semua pendengar kita. Selamat datang ke rancangan Tanya Apa Saja. Okey, jikalau anda selamat datang ya. Selamat hari Isnin yang berbahagia. Saya ingin perkenalkan diri saya Ahmad Ibrahim dan ini Kifli dan di ujung sana yang handsome Nasir. Hari ini sebagai topik kita nak berbual pasal kes cerai. But sebelum tu saya nak introduce Ada nampak ni armband captain Hari ini saya captain untuk rancangan ini. Jadi semua akan dengar apa yang saya cakap. Okey. Tapi hari tu Captain kena red card kan? Tu lain. Oh tu lain Okey. Tu lain. Tu memang tak boleh harap dia captain. Okey. Kena red card. Okey, para pendengar sekalian, kita ada topik hangat yang hari ini kita nak bincangkan. Okey, sebelum tu kita nak selitkan pasal BTO yang baru dilancarkan oleh HDB November 2021 Jadi kalau awak tengok, awak yang berminat untuk kata orang tu beli rumah BTO ataupun sales of balance flat dan ataupun yang baru tu perumahan yang sulung yang dilancarkan oleh HDB di kawasan Rochor, anda boleh berbuat demikian di talian online saja online www.hdb.gov.sg. Di laman itu saja yang anda boleh membuat permohonan online, tak payah pergi HDB. Okey, HDB tawarkan 2000 pula. Terus satu. Aku beli 2000. 2000 dua bilik, 3 bilik, 4 bilik dan 5 bilik di kawasan-kawasan yang tertentu. Jadi buat permohonan sampai besok malam je. Tomorrow night is the last day 2359. Jadi buat permohonan secara online. Jikalau anda ada persoalan untuk rumah BTO ni, bolehlah hubungi kami di talian 974 74 741. Rancangan kita ni, anda boleh tanyakan apa-apa soalan yang anda nak perlu tanyakan melalui Facebook kita ataupun di handphone kita yang tadi saya dah kasih nombornya 974 74 741.
Okay, are we ready guys? Okey, talk about- saya juga nak ambil kesempatan nak mengucapkan all the best pada pemohon-pemohon BTO atau Sale of Balance Flat. Semoga anda berjaya dan terus berjaya. Kita jumpa nanti. Jumpa kat mana? Jumpalah bila diorang dah nak jual rumah 5 tahun. Oh, okey. Betul. Okay. Jadi kita punya rancangan hari ini sebenarnya kan ejen-ejen hartanah kan gunakan kita nak melalui telefon yang 79747471 tu siapa-siapa kita akan attend. Tak semestinya awak nak saya ke, awak nak Kif ke, awak nak Ahmad ke, kita tiga akan Kita hadir. bertiga akan support you. Ya. Segala pertanyaan yang anda ingin kemukakan, harap hubungi kita. Okey? Okey, hari ini yang seperti tadi saya dah terangkan, kita akan bicarakan tentang kes cerai. Kenapa hot topik ni kes cerai? Sebab tiap-tiap minggu kita mesti ada kes-kes cerai begini datang pertanyaan kita. Okey, biasanya kita tahu kalau bab kes cerai ni selalu ada involve lah katakan Nasir Kif involve mengenai perumahan. Perumahan. Jadi apakah akan terjadi pada rumah yang dimiliki bersama oleh pasangan Jadi kita tahu kalau biasanya dah bercerai, dah pergi lawan court, okey apa akan terjadi. Jadi kita ingin tahu lebih lanjut, saya ajukan soalan saya kepada handsome kita, abang rumah kita. Kif, okey Kif, saya nak tanya sikit Okey, silakan bang. Silakan Okey, dulu silakan. minum air dulu. Minum air dulu. Tadi tak tahu asal macam plain water je. Oh, tadi makan lasagna kan? Itu pasal. Dah pekat sikit ni. Jadi plain water. Silakan. Okey Kif, Okey, misal bang. kata misal kata pasangan tu sekarang rumah mereka dah bercerai apakah dokumen-dokumen yang perlu pasangan itu adakan untuk kita proceed with the house? Apakah perlu dokumen yang perlukan sebelum dia panggil kita ejen untuk menjualkan rumah mereka? Apakah dokumennya? Okey. Good question. Perkara-perkara yang mustahak sekali, tentukan kes perceraian tu dah totally settle. Jangan bila tengah masih proses call kita. Boleh call kita buat inquiry. Tapi kalau nak jual rumah, lepas bercerai, tentukan surat cerai. Court order, the final court order, decree daripada court. Court order itu menentukan pembahagian hartanah, berapa persen untuk sang suami, isteri. Dan all will be indicated inside. Berapa persen suami, isteri dan pembahagian custody, all the thing sebagai couple yang baru bercerai harus memahami all the details written on the court order. Tak semestinya semua kes boleh jual. Ada court order menentukan yang rumah tu boleh diambil alih daripada pasangan yang lagi satu kan. Macam isteri take over from husband. Kita dah tahu bila bercerai tu kita pasangan tu harus mendapatkan surat decree Decree tu dia adalah instruction perintah mahkamah, court order Okey, antara inti surat tu yang paling penting seperti tadi Kif dah cakap tadi kan. Berapa percentage? Okey, misal kata kalau kos-kos yang perlu dibayar oleh pasangan ni, pasal jual rumah ni kita perlukan ada kos seperti nak bayar duit ejen, mungkin tong sampah belum bayar, mungkin property tax belum bayar. Macam mana pula ni? Okey, maybe Cik Nasir boleh terangkan? Salah satu clause yang daripada surat perintah mahkamah ni, court order, dia akan mengatakan bahawa semua kos-kos untuk penjualan rumah ini harus dilangsaikan oleh kedua-dua penjual dan sang isteri dan sang suami. Bekas atau isteri. bekas isteri dan bekas suami. Jadi misal kata macam tadi Ahmad cakap ada tunggak bayar duit tong sampah sampai ke ribu-ribu. Tetapi kedua-dua pihak tak nak bayar sebabkan awak dah tinggal rumah tu. Oh tak, saya tak tinggal rumah tu, awak tinggal 2-3 tahun yang lalu. Jadi pergaduhan kan? Tak apa. Dia tolak dia lah kira Macam pingpong, tapi tak apa, lepaskan dah jual rumah ni, insya-Allah kita akan dapatkan khidmat peguam. Daripada peguam tu, peguam akan
emailkan itu town council, dapat tahu berapa yang tunggaknya, dan daripada situ akan potong daripada hasil perumahan. Penjualan rumah lah. rumah. Sasul lah ni. Maka banyak sangat. Itu pasal. Sama juga dengan cukai pintu. Cukai pintu tak seberapa lah. Kadang-kadang kita dengar, baru $80. Property tax lah. Cukai pintu lah. Kita Melayu panggil cukai pintu. Yalah. Common name kadang-kadang orang cakap pintu, cukai pintu. Property cukai tax pintu. common name lah. Lah. Tong sampah kalau orang putih panggil apa? Sampah. Town council. Town council. Conservancy charges. Conservancy charges. So conservancy charges and property tax are the two most important thing kalau dapat orang putih untuk settlekan sebelum penjualan rumah. Kalau tak, HDB atau daripada peguam tak akan berikan awak punya hasil penjualan. Betul cakap Wan Nasir. Ya. Saya pernah nampak sendiri. Alhamdulillah, bukan, I don't handle the case lah. Si suami tunggu isteri bayar, isteri suruh suami bayar. Last tak bayar, HDB officer cakap tak boleh complete. Bayangkan macam mana susah. Kita nak jual rumah, orang tu nak tunggu nak beli rumah kita. Jadi perkara-perkara macam ni harus kita titik beratkan. That's very, very important. Betul tak, Pak Mat? Betul. Seperti saya nak celah tadi kalau tong sampah ni kita tak lunaskan dalam on time, on the completion date, kes ini akan ditangguh. Kalau dah tangguh, maknanya seperti saya dapat tahu kes ni akan postpone dan kos akan bertambah lagi. Betul tak? Untuk pembeli. Jadi pembeli rumah tu boleh claim damage dia panggil lah. Sebabkan menunggu rumah tu lama sangat untuk disettle. Okey, jadi saya nak tanya mungkin pada Nasir kalau boleh jawab sekiranya rumah tu okey, kita semua tahu yang kalau kita beli rumah, kalau pasangan ni beli rumah, duduk baru 3 tahun atau 4 tahun. Lepas tu tak ada jodoh rumah rumah ni tak ada jodoh, rumah harus dijual dalam masa 5 tahun ni. Apakah langkah-langkah yang perlu diambil sebagai penjual untuk pastikan yang mereka boleh jual? Kita tahu mungkin setengah-setengah pasangan tak tahu yang bahawa rumah ni kalau bawah 5 tahun mungkin kena kembalikan kepada HDB. Mungkin kalau boleh jual pun mungkin kena bayar seller stamp duty ke apa. Boleh Encik Nasir terangkan lebih lanjut? Dengah molek-molek. Cik Mek molek. Okey. Setiap rumah yang ditinggal, rumah sulung selalunya nak kena 5 tahun, dipanggil MOP, Minimum Occupation Period. Dah 2 tahun duduk, tak ada jodoh suami isteri. Dan lepas tu mereka pun menuju ke mahkamah syariah, penceraian berlaku, court order pun dah keluar, divorce pun dah keluar. Tetapi di dalam court order mengatakan rumah tu kena kasih kembali kepada HDB. Okey. Kenapa kena kasih balik? Sebab salah satu reason mereka rasa macam rumah tu tak boleh dijual balik kepada open market. Sebenarnya tidak, masih boleh. Kerana ini permohonan kita kena buat dengan HDB. Jadi kita buat dulu court order tu mengatakan yang rumah ni nak dijual di open market, di pasaran terbuka. Bila kita dah dapat court order macam gitu, baru langkah kedua kita boleh appeal kepada HDB untuk jualkan rumah ni di pasaran terbuka. Dan tadi Encik Ahmad cakap, kalau rumah tu bawah 3 tahun, nak kena bayar seller stamp duty dekat cukai pintu punya company apa nama? IRAS. Jadi IRAS akan suruh bayar kerana rumah tu belum 3 tahun. Tapi dengan court order dah mengatakan boleh jual di pasaran terbuka, kita pun masih boleh appeal dengan IRAS untuk waive off kan ini seller stamp duty. Okey, satu cadangan yang baik Satu informasi yang saya rasa amat berguna sebagai penjual. Mereka harus peka tahu apa benda-benda ni. Tapi saya nasihatkanlah, kalau anda ada masalah kurang pasti, jangan risau, hubungi kami saja di talian 974-74-741. Okey, mungkin saya nak tanyakan sikit kepada antara Kif atau Nasir yang boleh jawab. Okey, kadang-kadang kita tengok rumah ni, kalau dia tak kira mahkamah perintahkan rumah ni kena kasih balik, tadi dah terangkan. Lepas tu ataupun boleh jual di pasaran terbuka.
apa pula terjadi? Saya pernah nampak court order. Situ mengatakan si isteri boleh take over the share of the husband into the flat. Mungkin mahkamah rasa that isteri mungkin gaji besar dan isteri pun nak minta hak. Okeylah, saya nak jaga anak saya. Anak saya 4. Kalau lepas jual rumah ni, mereka tak ada tempat tinggal. Jadi mahkamah putuskan sang isteri ni buy over dia punya ex-husband share lah. Jadi macam mana? Okey, saya Boleh explain. saya cuba Kau Beri nak pencerahan. kosong aku lu. Okey. Scissors, paper, stone. Kau menang, kau jawab. Okey, kau jawab. Apa soalan ni? Tak ada main-main. Okey. Okey, jadi cerita dia begini. Kalau misal kata mahkamah surat perintah tu mengatakan yang sang isteri ambil alih rumah tu. Dua perkara kita kena tengok, sama ada sang suami ni ada menggunakan wang CPF. Kalau ada menggunakan wang CPF, sang isteri kena bayar balik yang CPF yang digunakan dalam rumah ni kepada sang suami. Dan sama ada rumah ni masih ada, ni yang kedua rumah ni masih ada hutang ke tidak. Jadi rumah tu masih ada hutang. Misal kata senang cakap HDB loan, masih ada HDB loan. Okey. Kita si sang isteri pun nak kena take over this loan. So dua perkara bila sang isteri nak take over this rumah, dia nak kena take over the loan, dia nak kena bayar balik wang CPF sang suami. Kalau cukup untuk bayar balik CPF-nya ataupun menggunakan loan untuk lunaskan loan ini dan juga bayar CPF-nya, baru sebaik-baiknya lah. Kalau nak boleh ambil alih lah. Macam gitu. Tapi ingat bila itu dah berlaku, rumah tak boleh serta-merta jual. Pasal awak take over, seller stamp duty start balik untuk 3 tahun. Okey, saya nak mencela sikit. Cerita. Terima kasih. Habis sisa betul lagi Tak perlu, kau dah menang. Okey, tadi Nasir kau ada cakap mengatakan yang harus gunakan loan. Dari most of the cases, sang isteri yang nak take over suami punya share akan mendapatkan HLE. Ataupun bank loan. Ataupun bank loan. Okey, the house will be refinance balik. Apa yang sang suami gunakan akan dibayar balik melalui loan ini. Jadi kalau berbalik pada penonton-penonton kita kalau kurang pasti tentang court order ni, sebelum buat apa-apa keputusan plan nak jual, nak masuk rumah baru ni, hubungi kita. Sebelum tu like and share lagi. Okey, lagi satu saya nak tambah yang tadi Nasir ceritakan yang tambah je, aku nak tambah ni. Yang kau habiskan dulu. dan nanti boleh Nanti tambah aku lagi. pun nak tambah lagi. Okey. Tentang rumah yang kadang-kadang perlu pulang kepada CPF HDB sebab tak boleh market. Recently saya minta izin daripada penjual ni rumah dia masya-Allah tinggi, tingkat 24. Rumah baru 3 tahun. Jadi memang tak boleh jual. Sebab 25 tahun. Jadi mereka hubungi saya dapat appeal melalui HDB mengizinkan. Tetapi macam Nasir cakapkan tadi, IRAS. HDB ada minimum occupation period. IRAS ada holding period. Walaupun belum 5 tahun, sebagai ejen kita harus buat homework kita write into IRAS. Find out. Walaupun rumah tu baru 3 tahun setengah, saya dapat informasi melalui IRAS yang rumah ni tak kena seller stamp duty, tapi case to case basis. Yalah, Kita harus tulis pada IRAS yang menentukan holding period. Holding period maknanya hari yang stamp duty yang buyer kedua-dua semasa diorang masih beli rumah tu, tarikhnya berbeza dengan occupation period. Jadi kalau tak pasti, hubungi kami. Betul? Hubungi kami, Okey. kami akan pastikan insya-Allah semua berjalan dengan lancar. Like and share. Like and share. Okey, terima kasih tadi Kif dengan Nasir penjelasannya sangat jelas. Okey, saya nak satu saya mungkin ada persoalan ni juga, mungkin Nasir boleh jawab Sekiranya yang tadi dah mention, ex-wife or ex-husband supposed to take over the share. Tapi tak buat apa-apa.
Mungkin tempoh diberi 6 bulan ataupun setahun. Suppose to be the other partner to buy over the share. Okay. Then dia tak buat apa-apa. Jadi mungkin sang suami telefon lah saya. Telefon ejen bekas isteri saya tak buat apa-apa. Jadi apa yang harus dibuat? Misal kata mungkin kalau dah telefon bekas isteri atau bekas suami, rupanya bila dia nak buy over the share tu, dia punya loan tak boleh approve. HLE tak boleh go through, mungkin ada sebab-sebab tertentu dia kena buang kerja. Okey, Cik Nasir, apa yang harus dibuat oleh sebagai penjual untuk yang tadi, untuk solvekan the problem? Macam mana? Itu share dah tak boleh over, dia tak buat apa-apa. Apa yang harus dibuat? Okey, sebelum kita saya jawab ni soalan tentang yang take over ni, dia sebenarnya pun ada dua part. Satu part tu yang bahawasanya sang isteri atau sang suami take over sahaja. Lagi satu is buy over. So buy over different court order. Jadi kita kena tengok court order cakap apa. Kalau dia taruh buy over ikut prevailing market rate, ikut harga pasaran sekarang, yang kira yang menjual tu akan dapat keuntungan. Tapi kalau take over, yang kasih tu tak ada keuntungan. Oh, I see. Ya. Okey, jadi kita balik kepada yang soalan tu. Kalau misal kata sang isteri atau sang suami tak buat apa-apa, duduk buat bodoh je. Macam, aku dah dapat court order yang rumahnya aku akan dapat, tapi dia tak buat apa-apa. Sebabkan macam Ahmad cakap, loan tak lepas ke, atau CPF tak cukup ke. Sebab ini perkara kadang-kadang sebagai yang mahkamah atau peguam, diorang tak akan check dia punya background sama ada orang ni mampu atau tidak. Macam satu kes saya ada, Jambu punya rumah, kakak tu nak kena take over abang tu punya CPF yang 400,000, kakak tu tak kerja. Jadi macam mana mahkamah boleh keluarkan perintah court order mengatakan yang sang isteri boleh take over sang suami. Jadi jawapannya macam gini. Sang suami atau sang isteri yang tengah menunggu ni, dia masih boleh balik kepada peguam atau balik kepada mahkamah syariah. Dan daripada situ, dia akan minta mahkamah untuk memaksa si sang isteri atau sang suami untuk jelaskan take over ni lagi dan tengok kenapa yang dia tak boleh buat. Daripada situ, mahkamah akan tanya dan mahkamah akan tengok, awak memang tak mampu, akan tukar court tu, dipanggil court variation order. Ini boleh gunakan peguam, khidmat peguam, ataupun boleh buat sendiri, mengatakan yang sang isteri atau sang suami tak boleh take over atau buy over, nak tukar untuk sell open market ataupun untuk apalah, tapi tapi tukar court order. So okay, saya nak terangkan, jadi kita nak make it very simple. Nasir cuba terangkan, mengatakan maksudnya saya cuba try. Okey, misal kata isteri tu buat bodoh saja atau sang suami buat bodoh, boleh ketengahkan kepada mahkamah dan jelaskan pada mahkamah yang benda ni tak berjalan-jalan. Jadi mungkin mahkamah akan interview awak, kenapa tak boleh take over kan? More or less like that. Jadi boleh tukar tu court order. Mungkin tukar court order tu untuk jual di open market. Jadi tak melengah-lengahkan lagi. It will take time lah. Benda ni bukan seminggu dua. Dia akan makan masa berbulan-bulan. Okey, dah habis belum lagi? Ada lagi bulan-bulan Bulan je lama. Okey, kita ingin berehat sebentar. Jadi jikalau anda penonton ingin mengemukakan soalan anda, bolehlah hantar di mobile kami 974-74-741 ataupun di laman Facebook kami. Tanya apa saja. Bentangkan soalan anda, komen, like and share. InsyaAllah kita akan kembali sebentar lagi. Kenali dengan lebih rapat lagi ejen hartanah Nadiah dan Nasir. Perkiraan mereka telus dan terperinci. Disyorkan ramai pelanggan kerana khidmat mereka. Ikhlas membantu tanpa paksaan. Terpenting memberikan anda hanya yang terbaik. Hubungilah Nadiah dan Nasir 91911987. Hati senang, jiwa tenang. 91911987. Ingin mencari ejen hartanah yang boleh dipercayai untuk jual beli rumah? Dengan lebih 20 tahun pengalaman dalam bidang hartanah, Ahmad Ibrahim telah memenangi banyak anugerah seperti ERA Top Achievers dan Asia Pacific Elite Award Winners. Hubungi Ahmad Ibrahim di 8439 0000 hari ini.
Okey. Wah, Okey. pancing. Wah, ni dia. Kemaruk dah pancing dah, kemaruk pancing. Dia rupa suka pancing Nasir. Tadi pagi baru balik, besok pergi lagi. Aku tadi sempat pergi pejabat gadi. Ha. Bukan pergi jumpa Gadi. Aku ambil kos. Okey, bagus. Okey. Okey. Tadi Baik. kapten kita asyik tanya kita soalan ni kan. Nantilah, Sekarang aku nak tanya dia soalan pula. nanti dulu. Jangan Oh, kau tanya soalan. takut Penonton sekarang dah masuk on air, dah nampak Oh, kita okey, ni okey, sekarang. Okey. Okey. Sorry, Sebelum anda sebelum mereka kemukakan soalan pada saya, adakah soalan yang anda nak ajukan, tolong like and share dan komen di halaman kami atau handphone kami di 9, nombor senang ingat 974-74-741. Tak semestinya di program ini anda boleh kemukakan soalan anda pada bila-bila masa saja, dan program kami kita akan mungkin ketengahkan kes anda. Kalau kes anda terlalu rumit untuk ini, jangan khawatir, kita tak akan keluarkan nama anda kalau untuk privacy lah. Ya, boleh Okey. saja pakai Facebook Messenger juga dan WhatsApp kita, nama tak akan dikeluarkan. Kalau soalan ni kalau anda nak kita kemukakan live, kita akan buat juga live. Sebab ini kan very sensitif. Siapa tahu yang orang tu yang tengah menonton, dia punya mantan pun sedang menonton. Jadi itulah, kita akan jaga privasi kepada semua pihak. Satu lagi, kita semua ada combined experience of more than 50 years. Combined experience more than 50 years. Jadi jangan khawatir. Hari tu Yang anak kau pakai songkok kenapa? Siapa nak kahwin? Tadi ambil kos kadi 2 minit sempat. Kau nampak kau tengah masak tadi. Tadi petang masak. I see. Kalau siapa-siapa nak makan lasagna, ikuti FB saya. Okey. Abang Rumah. Okey. So, balik pada persoalan perumahan kita. Like and share. Hari ini kes kita yang sangat hot which is kes cerai. Kalau perceraian, apa tadi yang segmen pertama tadi kita dah bincangkan, apa yang kita perlukan, dokumen-dokumen, dan apakah selalu masalah yang kita hadapi bila kes perceraian ini berlaku melibatkan rumah. Okey, sebelum kita get to it, saya pernah mengalami satu kes yang mungkin banyaklah banyak kes. Antara kes kita yang saya alami, okey, bila mahkamah dah suruh jual rumah, antara satu pasangan ni degil, tak nak sign, tak nak apa, buat bodoh je, indah tak indah. Kalau telefon pun cakap dengan dia, Aku baru rumah nak tanya ni. dijual. Aku nak tanya ni soalan. Aku nak tanya Okey, dia simpan. macam ada crystal ball lah. Tak ada, dia Abang Mat macam ada Kau dah pakai songkok tadi. Okey. crystal ball lah, dia tahu lah. Kau pegang. Tak apa. Kau tanya aku soalan. Tak apa. Okey. Itulah soalan saya nak tanya tu. Oh, okey, apa dia? Kalau sang suami ni dah bercerai dengan isterinya, isteri tinggal kat rumah tu, suami tinggal tempat lain. Sang suami ni takkan tinggal satu rumah, Ya. bergaduh. Jadi bila satu parti tunggu, dia ada parti suami tak nak sign. Macam mana nak solve this problem, Abang Mat? Okey. Kapten pun kena jawab tau. Patut Yelah, kapten dia tanya asyik tanya soalan. kita je. Tapi tak apa, Sebelum saya boleh jawab. Okey, sebenarnya ini banyak kali terjadi. Bab bila dah degil ni tak nak jual rumah ni, saya cadangkan kalau awak sebagai sang isteri ataupun bekas suami, tolonglah bila mahkamah tu dah keluarkan court order, maknanya rumah tu harus dijual dengan ada tempoh-tempoh tertentu. Janganlah buat perkara ni remeh-temeh. Pasal court order ni bukan sembarang-sembarang orang kasih tulis surat. Seperti awak tahu, court order ni daripada mahkamah. Jadi kalau satu part isteri ke bekas suami ni melengah-lengahkan penjualan ni, maknanya kita boleh ambil tindakan lanjut. Jadi ada yang cakap saya tak nak sign lah, apa-apa pun saya tak nak sign. Anda tak perlu khawatir sebab di dalam setengah-setengah court order ni dah tulis tau, Presiden ataupun mahkamah syariah hanya untuk perlukan tanda tangan saja tanpa tanda tangan awak. Maknanya kalau awak degil, awak tak nak sign, tak apa. Tugas ejen kita cari pembeli, bubuhkan tanda tangan yang bekas pasangan lain, yang degil tu kita bawa je ke ambil peguam untuk serve the notice to you lah. Simple. Kalau court ada tu tak ada tulis pada pasangan, pasal saya dengar baru ni, kalau perintah mahkamah sekarang tak ada itu clause. Tak ada clause tu. Tapi boleh dibubuhkan. Maknanya kalau ada pasangan yang dalam kes perceraian sekarang, saya minta awak bilang pada peguam anda,
ataupun pada mahkamah untuk bubuhkan itu clause. All the new court order tak ada clause kat situ, jadi tapi boleh dibubuhkan. Pasal saya buat satu baru sekarang di mana bekas suami refuse to sign. Jadi kita tak payahlah gaduh-gaduh pasal rumah kita, ejen Berapa nak pergi sana untuk selesaikan rumah, lepas tu nak bertekak dengan awak, nak tegakkan benang yang basah. Kita jadi kaunselor pula. Betul. Pasal biasa kalau kes cerai dah berlaku, kita ejen pun get involved. Kita nak jual rumah, kita bukan nak bergaduh awak ataupun nak dengar awak punya story. Sebab awak dah jumpa mahkamah pun dah dengar kes-kes awak. Cuma pasal rumah ni, jadi mahkamah cakap, okey, jual. Kena jual, jadi dapat bagikan masing-masing. Kalau ada untung ke, rugi ke, itu kemudian. Kalau awak nak tuntut apa-apa, semua awak dah cakap dengan mahkamah. Jadi, mahkamah dah tentukan, rumah harus dijual. Yang penting, awak cooperate. Cooperate lah kira, betul lah? Ya. Cooperate, Kooperasi. bekerjasama dengan ejen. Pasal tugas ejen ni hanya untuk memastikan rumah ni dijual. Kita tidak involve, kalau you ada personal matter, dia tak bayar muta'ah ke, dia tak bayar edah, dia tak bayar nafkah, apa-apa benda, semua kita tak involve. Kita hanya concentrate penjualan rumah. Betul. Betul Tuan Muhammad. Is it- Betul. Kadang-kadang kita ni tak dapat mengelakkan daripada sang suami atau sang isteri yang dah bercerai ni curahkan masalah dia orang, tapi Kita boleh dengar lah. kita boleh dengar, but we will never take side. Okey. Okey. Macam Abang Ahmad katakan tadi, Mhm. kalau court order dah keluar ni, jangan take it easy. Menyusahkan masing-masing. pihak lah. Ya. So, saya ada sampel court order ni. Kalau yang degil tu, ada satu clause ni mengatakan the president or registrar of Sharia court is empowered under section 53A of the Administration of Muslim Law Act to execute, sign or endorse all necessary document in relating to the sale of matrimonial flat on behalf of the defaulting party. Defaulting party maknanya orang yang menyusahkan tak nak sign. Yang macam dia tak nak sign. Jadi notice will be served. 14 days. Kalau tidak, kalau still don't want to sign, Terus bawa pergi mahkamah. mahkamah akan sign. Nak tak nak awak terpaksa jual rumah lah. Tapi kalau lebih baik kita tak perlu sampai tu stage sampai bergaduh-gaduh. Betul tak sih? Betul. Pernah tak awak mengalami kes macam gini? Okey, apa yang buat? Kalau misalnya kata saya ni bekas suami awak telefon saya. Siapa awak? Nasir Rahman saya tak nak sign lah. Tak ada suara begitu. Saya tak nak sign. Rahman pula. Saya tak nak Nasir sign. Rahman. Awak punya pasal lah. Saya tak nak sign. Biarkan dia kunci. merana. Biar sebenarnya ni jawab ni. Ini kes betul loh. Saya tak nak sign apa-apa Bekas isteri saya biar dia punya pasal lah. Apa terjadi jadi lah. Okey, Cik Nasir. Kalau scenario begini, apa nasihat awak? Okey, sebelum tu saya nak cakap tadi bila kau cakap pasal court order tu, bila kau berbual dengan songkok, betul macam kadi. Macam kadi. Dengan tangan gini-gini ke aku tengok betul macam kadi. Ada Chan. Okey, jadi balik pada soalan tadi sang isteri atau sang suami bila kata orang tu dah menyusahkan, dah rumitkan perkara dan tak nak jual rumah apa semua walaupun dah ada surat perintah mahkamah suruh menjual. Sebagai ejen, kita dah approach both party. Dan kalau salah satu yang tak nak cooperate, jadi kita pun ambil langkah kedua. Langkah kedua bahawasanya bila kita dah pasarkan rumah tu dan kita dapat pembeli dan kita dah bilang kepada sang suami atau sang isteri yang berdegil ni yang tak nak jual, jadi lalu melalui peguam akan serve notice dan dalam 2 minggu dia tak nak sign juga, langsung kepada mahkamah akan sign. Jadi kalau anda masih marah kepada kita, minta maaf. Kita cuma jalankan tugas sebagai ejen. Kita cuma jalankan tugas kerana sang isteri, kira mantan anda yang suruh kita jual. Jadi kalau awak nak marah kepada kita, tak guna. Sebab kita buat servis sebagai penjualan rumah sahaja. Kita cuma telefon, tanya, kita nak jual rumah anda. Jadi anda setuju atau tidak? Anda cakap tak setuju, dah. Kita stop sana. Tak perlu nak gaduh-gaduh. Tak. Kata orang tu kalau nak cerita dengan kita apa mantannya dah buat, okey kita boleh dengar. Tapi akhir kata, nak jual atau tak nak jual. Kalau nak berkooperasi, nak kata orang tu kes ni jalan dengan lancar, jadi cooperate sahaja. InsyaAllah kita pun buat yang terbaik untuk semua orang. InsyaAllah. Apa yang tertera pada court order tu, kita will go word for word. Berapa bahagian anda, berapa bahagian mantan anda
semua akan terbahagi. Kita we will not take side. Tapi macam betul lah Abang Mat cakap, bila telefon saya sendiri pernah kena. Jujur dia pekik. Alamak, kita sabar. Dia test vokal lah. Dia pekik. Tapi tak semua yang degil. Ya, Kadang-kadang kita cakap, dia tak nak dengar. Call lagi, kena maki hamun. Sedih. Jadi kita kadang-kadang serahkan pada peguam. Bila peguam berbual dengan diorang, alhamdulillah lembut hati. Selain daripada memakan masa yang panjang, memang kos penjualan tu selalunya 50-50. Kedua-dua pihak. Tetapi kalau salah satu pihak merumitkan dan registrar harus menandatangani atas pihak anda ada defaulting party, the cost will be higher. Dan keuntungan anda akan kurang. Jadi please cooperate. Untuk we just doing the service for you. Ya, betul. Okey, saya nak terima kasih Kif dengan Nasir kerana penjelasan tadi. Okey, saya ada satu lagi persoalan, mungkin kita masih ada masa lagi. Ada masa, jangan khawatir. Walaupun rancangan 1 jam ni memang banyak kita nak bincangkan. Ada lagi soalan-soalan lain tau. ada lagi. Tanya lagi macam-macam Nanti. Saya kapten hari tak boleh. Awak tak boleh tanya saya. Saya tanya awak. Okey. Biasanya kalau dalam bab penceraian ni, okey, seperti kita tahu sang suami atau sang bekas isteri, bekas suami, okey, misal kata isteri ni dia cakap, oh saya ada ejen sendiri, awak tak payah berbual dengan saya. Lepas tu awak lagi satu ejen pula, mungkin bekas suami panggil Cik Nasir katakan boleh tak satu penjualan rumah tu ada 2 ejen untuk menguruskan penjualan rumah. Mungkin dia takut yang kalau dia ambil ejen dia side dia je, tak side saya. Jadi saya pun nak ejen saya. Okey, apakah kos-kos dan implikasi, dan juga adakah ini satu, kata orang tu, cara yang terbaik untuk engage 2 ejen, malah 3 ejen kalau you nak pun, ataupun lebih baik gunakan 1 ejen. Macam mana Cik Nasir? Boleh terangkan? Adakah ni yang baik? Adakah boleh ke tak boleh pakai 2 ejen? Ada pros and cons. Cerita. Ada pros and cons. Sebenarnya kadang-kadang kita akan tengok kepada orang yang menghubungi kita. Sama ada sang isteri atau sang suami, dan dia kata okey, saya punya sang isteri ni atau sang suami saya ni dia belum ada ejen, dan saya akan boleh bincang sama dia untuk gunakan anda juga, untuk gunakan kita sebagai ejen lah. Okey. Kita punya ejen fee tetap sama. Sama ada satu, kata orang tu sang isteri aja atau kedua-dua tetap sama. Tak ada perbezaan. Jadi kata orang tu is better for you. Suami isteri, sang suami, sang isteri bekas-bekas ni untuk gunakan 1 ejen. Tetapi kita sebagai ejen, macam Kif cakap, kita tak sebelahkan siapa-siapa. Betul tak Kif? Kita tak perlu bersebelahkan siapa. Kita punya kerja untuk jualkan rumah, untuk berjalankan kita punya servis, jualkan ni rumah dan anda dapat bahagian ikut court order. Tapi court order mengatakan, pihak ini dapat 60, pihak ini dapat 40%. Macam mana nak divide? Kita gunakan peguam. Jadi peguam akan dividekan. Tak ada masalah. Tetapi mungkin sang suami atau sang isteri tu ada kawan sendiri atau saudara mara sendiri atau ibu bapanya sendiri yang ejen, yang nak gunakan dia sebagai ejen dia. Dan sang isteri atau sang suami lagi satu tu, sebelah pihak tu nak gunakan kita. Boleh tak pakai 2 ejen? Boleh. Bayarannya tetap sama. Kerjanya tetap sama. Tapi kosnya lebih. Kosnya lebih. Itu pasal saya cakap. Kalau dua-dua pihak pakai sama ejen, anda safe. Anda akan dapatlah, katakan, okey, anda akan jimat dari segi komisen yang harus dibayar pada ejen anda kalau anda menggunakan 1 ejen. Malah kalau anda pakai 2 ejen, correct Okey, kalau kita pakai 2 ejen, malah kos anda akan double. Pasal ini akan tolak daripada segala keuntungan penjual rumah anda, barulah dibagikan oleh lawyer the percentage of what written in the court order. Okey, saya pernah ada kes sampai 3 ejen nak involve Tapi buatlah, kata orang tu, berbincang, walaupun anda tidak lagi sehaluan, tapi bila bab rumah ni involve the money to pay to the agent commission, it is your money, it's not our money. Tapi sebagai tadi kita ejen, kalau anda engage kita 3 untuk uruskan rumah awak,
bukan awak bayar 3 bayar 1 saja. Sama juga. Tapi Okey. kalau awak pakai lain ejen dan ejen tu nak claim dia punya commission, dia berhak untuk claim, tuntut daripada tu. Jadi yang sebaiknya dapatkan satu ejen, jadi ejen tu betul Betul. dapat menguruskan rumah anda yang terbaik. Sebab ejen ni harus amanah, jujur, amanah dan bersih. Kalau dia involved in your penjualan rumah matrimonial flat, betul tak dia akan berlaku adil. Okey, Kif, satu lagi soalan Okey. Misal kata saya ni ada ejen lagi satu lah. Ejen lagi satu. Awak bekas suami lah. Saya punya ejen. Saya bekas isteri punya ejen Okey. Okey. Okey, bukan bekas suami bekas suami punya ejen lah. Bekas suami punya ejen lah. Soalan dia, misal kita buat senario Awak kalau tahu yang saya ni ejen macam mana awak nak bekerja sama dengan saya? Pasal kita harus pasarkan kan sebuah rumah. Jadi kita punya tanggungjawab untuk memasarkan rumah tu. Betul. Jadi sebagai ejen harus tak kita berdua kooperatif untuk memasarkan rumah tu. Jadi untuk laksanakan penjualan rumah tu yang terbaik buat pasangan yang bercerai. Okey, dari pandangan saya, sebelum tu like and share lagi like and share. Like and Okey, share. dari pandangan saya sendiri, memang kata orang two heads are better than one. Tetapi pada soal ni, menjual rumah is better for you to use one agent. Kalau dua agent, we have to sit down and coordinate. Coordination takes time. Coordination takes time, takes effort. Dan kita hanya manusia. Kadang-kadang konteks sana konteks sini merumitkan keadaan. It's better that kalau dua agent ni, it will be ideal for them if they can work together sehaluan. Tetapi based on our nature of job, it's very difficult. Jadi my suggestion is you use one agent, he can focus on your house and focus on you and your ex-spouse. We will inshallah will sell your flat at the best price and distribute your matrimonial flat punya keuntungan according to court order equally. 60-40 ke? Ini aku nak celah sikit. Celah Okay. Pasal tadi kita selalu emphasize untuk menggunakan satu ejen. Jadi anda penonton yang tengah melalui kes penceraian ni atau anda mungkin ada kawan-kawan saudara mara Edin kalau mereka ada masalah kes cerai kita boleh. ada recording di ini show, anda boleh suruh dia rujuk tengok pada je. kita. Okey, jadi tadi yang saya nak celah tu, misal kata sang suami atau sang isteri senang cakap kontrol lah. Kontrol. Jadi awak faham maksudnya kontrol dan dia akan cakap pada sang suami atau sang isteri, gunakan ejen saya sahaja. Jadi anda sebagai mantan tu, perlukah anda menggunakan sama ejen tu atau tidak? Kerana takut? Tak juga. Ini yang saya nak celah ni, tak semestinya pakai satu ejen. Kerana anda mungkin selesa dengan salah satu daripada kita. Anda boleh hubungi kita. Dan anda masih boleh gunakan kita walaupun mantannya menggunakan ejen lain. Bayarannya tetap samalah. Itu nak kena cakap dulu. Tapi siapa tahu kan, kita jaga awak punya interest. Itu important. The most important thing, bila awak customer kita, kita jaga awak punya interest. Kalau yang sang isteri atau sang suami nak pakai ejen lain juga, biarkan. Kita jaga awak punya interest. Itu yang saya nak masukkan. Bagus. Terima kasih Kif dan Nasir. Okey, ada lagi soalan? Ada. Saya dekat main ni asyik ada banyak soalan nak tembak ni. Okey. Lagi satu kes. Dia tak boleh tanya dia banyak. Kita captain hari aku captain, jangan cakap banyak. Kau nak tanya dia dah tahu. Kalau 2 minggu lagi kau nak jadi captain, kau boleh tanya aku. Okey. Tunggu. Okey. Misal kata kita dalam bab perceraian ni, okey. Kadang-kadang nampak kes dia bagus, tenang, macam okey boleh buat bincang. Okey, apa pula terjadi kalau pasangannya yang awak bercerai ni bekas suami masuk dalam jail. Dia bercerai. Okey, dia buat satu offense, mungkin drug offense ataupun criminal offense, duduk dekat holiday resort tu bertahun-tahun. Holiday resort dekat Changi Aku tahu. Bertahun-tahun Jadi ada kes bercerai begini happening. Okey. Sekarang rumah nak suruh dijual. Apakah langkah-langkah ataupun nasihat ke Kif ke Nasir boleh kasih macam mana cara nak jual rumah ni? Sekarang saya nak jual rumah, tapi bekas suami saya dekat dalam. Macam mana pula caranya? Nasir silakan terangkan. Okey. Apa yang harus dibuat? Apa? Ini okey, satunya kalau orang yang dalam
hotel resort ni dalam hotel resort ni dia orang sebenarnya Dipenjarakan lah, dipenjarakan. Orang sebenarnya di-protected tau. Dan kita tak boleh sembarang-sembarang aja jual rumah bila dia tu adalah salah seorang owner rumah tu. Dia tak boleh macam gitu. Tetapi kalau misal kata penceraian tu dah berlaku dan ada court order mengatakan suruh jual rumah tu dalam court order tu mengatakan suruh jual dan sang suaminya kat dalam, tapi sang suami atau sang isterinya dia setuju untuk jual. Jadi prosedur dia untuk go through dia untuk tanda tangan surat-suratnya. Sebaik-baiknya gunakan peguam. Sebab dengan peguam tu dia akan buat arrangement untuk menelefoni prison ini. Teleconvene kerana dia boleh cakap kan. Dia boleh, jadi lepas tu dia akan make a date untuk jumpa dan tanda tangan surat tu. Ini kalau yang setuju. Kalau yang tak setuju, sama juga dia kena hubungi dulu yang sang suami atau sang isteri dalam penjara ini untuk tanya anda nak sign atau tidak. Dia tak nak sign, baru digunakan kepada mahkamah syariah untuk yang tadilah enforcement. Saya rasa ada satu cara jalan lain ataupun mungkin bekas suami ni kalau asyik cakap suami mungkin bukan suami ada juga bekas isteri pun ada kat dalam ni common lah kalau manusia kan. Semua orang buat silap. Ada satu cara lain selain menggunakan peguam, tapi kita boleh lantik seseorang yang dari anggota keluarga kita untuk melaksanakan penjualan rumah. Itu dipanggil power of attorney. Ini kos lebih rendah, jadi awak mungkin nak lantik. Am I correct? Correct. Okey. Nak elaborate lagi, Nasir? Jadi sama juga nak apply power of attorney, peguam akan jumpa yang sang isteri atau sang suami yang dalam penjara ini untuk sign surat mengatakan dia akan berikan hak dia, bukan beri hak lah, untuk tanda tangan penjualan rumah ni dengan adiknya ke, abangnya ke, mak bapaknya ke atau anaknya. Boleh buat begitu. Tapi kosnya lagi murah. Sebab kan kalau power attorney dia memang lagi murah daripada menggunakan peguam untuk menjalani proses sepenuhnya lah. Ya, betul. Jadi ini cost saving method lah. Kalau kita pakai power attorney, masalah ni amat satu masalah kalau kita dah ada kata orang tu power attorney, letaklah abang dia juga. Jadi lepas tu abang dia pula berlagak, cakap macam, "Oh, sekarang ni kau nak jual rumah adik aku. Harganya berapa? Oh, aku tak setuju." Kau cakap aku sekil kan kau. Jadi macam mana? Sebagai power attorney dia cakap, "Aku ada power. Sekarang aku tak nak sign pasal ini harga aku tak setuju. Aku nak lagi tinggi." Macam mana tu? Macam mana? Can we go back to the earlier clause? Is it so? Boleh juga, boleh. Masih gunakan enforcement. Sebab kan gunakan enforcement tu kita boleh tunjukkan pada mahkamah yang kita jual dapat harga rumah tu dengan harga pasaran. Bukannya kita lelong. Kalau kita lelong harga dan power attorney abang tu atau kakak tu tak nak sign, itu saya setuju lah. Yang saya tahu, mungkin boleh support lah di sini. Yang saya tahu sebenarnya kalau kita nak buat yang tadi Cik Nasir cakap, kalau yang abang dia cakap, "Oh, saya tak setuju ni harga ke apa kan." Dia cakap, "Harga saya 350,000, awak nak jual 330." Saya tak setuju. Tapi bila dia tak tahu yang kita kalau bawa ke tengah melalui lawyer, lawyer nak tengok kita punya transaction, transaction di kawasan rumah tu, adakah harga ni harga yang pasaran, yang munasabah, yang boleh diterima. This is what I know lah. Ya, betul. Betul tak sokong betul. Lawyer tu akan minta the transacted price, the offer, whether any other offer. Kita harus membuktikan yang this is the highest offer yang kita dapat. Itu yang mahkamah syariah minta. Dia akan tengok, oh ya betul lah awak punya harga ni memang harga pasaran. Oh, dia power attorney tak nak sign, mari aku tinggikan. Yes. Habis lah. Nyah kau daripada ni. Dia cakap. Okey, bab kes cerai ni memang ada perkara-perkara yang tak digini. Saya pernah mengalami bekas suami ambil itu option to purchase, dia lari tau pergi Kuala Lumpur. Dia cakap dia tak nak sign. Tapi apa pula terjadi? Ini pengalaman saya Jadi kita buat lagi the new option to purchase. Kita cakap dengan mahkamah, bekas suami soal lari dengan tu option to purchase jadi mahkamah pun cakap, "Okey, tak apa kau nak pergi Kuala Lumpur ke, nak pergi Europe ke, tak nak balik pun tak apa. Sekarang aku sign." Habis cerita, bila dia balik, oh rumah dah jual. Dia rugi tau. Yang rugi. Rugikan kertas. Betul. Dia bawa lari kertas. Dia nak beli tiket pergi KL. Merajuk. Sekarang BTL lagi. Kita ni seperti saya cakap tadi, kalau kita dah berpisah, ada involve perasaan perumahan, jangan ikut emosi lah. Yang sebaiknya buat berbincang dan
jual rumah ni. Yang sebaiknya lah. Jadi awak pergi awak punya hal, saya pergi saya punya hal. Pernah saya buat satu kes, 20 tahun kes cerai tau. 20 tahun Baru rumah nak tak jual, jual. Baru nak jual. Bila saya tanya apa sebab-sebabnya, Anak. pasal anak. Jadi kadang-kadang kita sebagai ejen walaupun satu pasangan call kita, kita always akan support and always try to help you. In the sense that kalau you need a loan from HDB ke, from bank ke, maupun nak minta rumah sewa daripada HDB, kita akan bantu. Kita akan cadangkan apa yang harus dibuat. And kebanyakan kes-kes dapat diselesaikan. Baru-baru ni saya dapat kes pun juga, kes cerai. Bekas suami ada tinggalkan anak dia. Jadi macam dia dah wash hand lah kira pasal lah. Tapi sebagai ejen kita buat apa yang termampu. Dan Alhamdulillah HDB kasih dia rumah sewa. Selepas penjualan rumah. But this is case to case Ini case basis to case lah. Ini Case to case rare basis. case lah. Okay, Untuk dapat rumah Ada lagi masa Ada. tak? Kita ada Ada Okey, masa. satu Cuma lagi saya- soalan. saya- Satu lagi. Boleh. Kita silakan Okey, bang. satu Silakan. lagi soalan. Nanti saya nak. Okey, biasa okey. Ada banyak kes cerai ni. Wah, panjangnya kes. Kita Tak boleh boleh buat habis. lagi satu episod lah. Lagi satu. Second bab tu. Okay. Lagi Bab kau tu. satu lagi question. Okey, jangan. Kau tak tanya dia? Tak apa. Next Okey, episod tak kau apa. tengok Okey. je. Misal kata biasa persoalannya bekas isteri akan tanya, saya setuju nak jual. Saya tak ada masalah untuk sign. Tapi duit muta'ah saya ni saya check kan dia nak kena bayar saya 60,000 dari penjualan rumah ni duit tak cukup cover. Macam mana ni? Sekarang saya tak puas hati. Kalau dia nak kena bayar saya 60,000 baru tolak jual rumah, dah tolak apa-apa 30,000 je boleh bayar. 30,000 ni belum lagi boleh lunaskan. Macam mana? Cik Negatif. Nasir, tolong. Negatif. Jadi Bukan negatif. bukan dia tak cukup Dia tak tak cukup. cukup. Macam kira mana? untung dia mungkin 40-50 ribu. Jadi diorang dah divide by 2, seorang 20 je. Lepas bayar duit ejen apa semua, tapi dia punya muta air dia ada 60 ribu kan. Jadi dia cuma cover 20-30 dah lah, ribu saja. muta'ah yang paling banyak. Muta yang paling banyak. dia sampai 60 tapi tak dapat cover. Okey. Kerja kita jual rumah aja. Okey. Court order mengatakan muta'ah dah bayar berapa? Muta'ah kan? Muta'ah bayar berapa? Tak cukup. Apa sang isteri boleh buat? Dia kena kemukakan kes ni kembali kepada Mahkamah Syariah. Tapi lepas jual rumah lah. Lepas jual rumah, dah dapat duitnya, dah tunjukkan daripada hasil penjualan tu, dah tunjukkan berapa dia dapat, dia akan memberitahu pada Mahkamah Syariah, mantan saya masih hutang lagi 30,000. Saya nak ini duit. Jadi mungkin diorang akan buat arrangement. Salah satu arrangement adalah bayar gyro bulan-bulan. Yes, betul. Itu salah satu. Pasal mungkin sang suami pun tak ada banyak duit gitu. Jadi dia bulan-bulan dia potong daripada gaji pun boleh. Itu pun betul. boleh dibuat. Saya pernah melalui seseorang yang saya kenal lah. Kita semua kenal orang Muta'ah yang cerai ni. Muta'ah installment. Yes. Dan insyaAllah tugas kita sebagai ejen memang jual rumah. Tapi kalau perlukan nasihat, apa yang kita tahu kita boleh share. Yeah. Kita will direct you to the relevant channel department. Yes. Good point. When you mentioned about tadi, ada setengah-setengah muta'ah case ditolak daripada hasil penjualan rumah. Tapi ada juga kes duit muta'ah ni dibayar installment, secara installment. Okey, persoalannya kalau rumah ni dijual ada keuntungan. Keuntungan Nasir Ya. Ada keuntungan. Jadi tapi sekarang dia cakap saya nak duit ni semua. Saya tak nak installment lagi. Saya tengok tu court order tulis installment tapi saya tak puas hati. Duit ni saya nak ambil juga. Dari segi court order tu ada tulis installment. Macam mana? Adakah nasihat macam mana Cik Nasir nasihat? Dia perlukah dia kasih lump sum payment ataupun mengikut court order bayar muta'ah walaupun duit cukup? Court order dah mengatakan yang bulan-bulan dah bayar bulan-bulan yang sang suami bayar kepada sang isteri ni bulan-bulan. Jadi jikalau sang isteri cakap nanti lepas jual rumah ni saya nak selepuk duitnya. Betul? Betul. Pada sang suami jangan khawatir. Jangan sang-sang lah. Musang tu Okeylah, lama. itulah aku asyik sang. Suami jangan khawatir. Court order tetap court order. Bulan-bulan tetap bulan-bulan. Awak nak bayar bulan-bulan asalkan awak jangan miss sahaja. Bila miss nanti dia tarik awak pergi balik Mahkamah Syariah. Itu sahaja. I see. Memang power. Okey. Yang penting apa lagi nak cakap? Ada okey. Aku ada tadi dah tu nak masuk tapi next time aku Next kasih. time. Okey. Next time. Memang Jadi masa yang tadi saya try to rangkulkan Nasir cakap tadi kalau kira court order tu dah mengatakan
bayaran muta'ah tu secara installment. Mungkin satu bulan 500 ke 300. Walaupun duit hasil penjualan rumah tu cukup untuk bekas suami bayar, Lunaskan semua. lunaskan semua, tapi terpulang pada bekas suami. Ya. Pasal court order tu nak mengatakan isi installment. Yes. correct. Okey, ni pasal ada pernah topik yang baru keluarkan di kes, tapi bekas isteri memang betul dia tak dapat tu. Pasal court order cakap bayar installment. Okey, kita sebenarnya dah sampai penghujung Habis. rancangan ini. Oh, 1 jam. Baru aku nak tanya. sebelum kita mulakan doa kita, saya nak Kita ada cakap doa. sikit lah. Lebih. Doa penutup ya. Hmm. Doa penutup. Boleh, Okey. senang je, tutup je. Walaupun kita bertiga ni nampak macam garang, nampak macam fierce lah. Tapi sebenarnya kita ni baik. Kan? Bukan kita nak menuduh orang yang tak kooperatif ni menyusahkan. Bukan begitu. Cuma kita nak nasihatkan yang Okey. court order tu dah tertera. Harus buat. Jadi jangan menyusahkan diri sendiri. Jangan menyusahkan bekas anda, jangan menyusahkan ejen-ejen anda. Apa yang perlu buat then move on. Pada yang bakal-bakal yang nak call kita nanti ni, jangan risau, jangan khawatir. We are very transparent. We won't take sides. Okey, kita tak ada masa lagi. Saya ingin ucapkan terima kasih pada Nasir, Chief dan diri saya sendiri. Dan juga terima kasih kepada anda penonton yang mengikuti rancangan kami. Tanya apa saja. InsyaAllah kalau anda ada persoalan ataupun ragu-ragu tentang bab hartanah, ataupun mungkin ada persoalan yang mungkin tak ada bab hartanah, mungkin nak tanya lain, sila kemukakan soalan anda di talian yang senang ingat, 974747441, ataupun di Facebook kita. Anda boleh hantarkan mesej anda, Like and share. rancangan kami. Dari itu saya mohon maaf kalau ada kesilapan kami Sama-sama. dalam segi pertuturan ataupun cara yang tidak yang di apa kata orang tu, Penyampaian kami. penyampaian kekurangan. Saya minta maaf, dari kita semua minta maaf dan harap anda like and share rancangan kami. Dari itu kita akhiri dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ingin mencari ejen hartanah yang boleh dipercayai untuk jual beli rumah? Dengan lebih 20 tahun pengalaman dalam bidang hartanah, Ahmad Ibrahim telah memenangi banyak anugerah seperti ERA Top Achievers dan Asia Pacific Elite Award Winners. Hubungi Ahmad Ibrahim di 8439 0000 hari ini. Kenali dengan lebih rapat lagi ejen hartanah Nadiah dan Nasir. Perkiraan mereka telus dan terperinci. Disyorkan ramai pelanggan kerana khidmat mereka. Ikhlas membantu tanpa paksaan. Terpenting memberikan anda hanya yang terbaik. Hubungilah Nadia dan Nasir 91911987. Hati senang, jiwa tenang. 91911987.